Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sekali lagi insya-Allah akan bersama-sama dalam muka surat 364 daripada Al-Quran. InsyaAllah kita akan baca pada hari ini juzuk yang ke-19 daripada surah Al-Furqan, dan kita akan baca pada hari ini insyaAllah daripada ayat nombor 44 daripada surah Al-Furqan insyaAllah. Jadi sebagaimana telah kita maklumkan sebelum daripada ini, sebagaimana telah kita ulang-ulang selalu, bahawa di dalam surah Al-Furqan ini perbicaraannya adalah berlega di sekitar 3 perkara, iaitu yang pertama tentang cara-cara dan juga pelbagai bentuk yang dibuat oleh orang-orang kafir dalam penentangan mereka terhadap Nabi SAW. Dan kita sebutkan bahawa inilah perkara yang diulang-ulangkan ataupun perkara yang akan berulang-ulang berlaku di dalam sejarah para pendakwah, di dalam sejarah orang-orang yang membawa Islam. Maka mereka akan menghadapi perkara-perkara ini semua. Itu yang pertama. Yang kedua ialah balasan terhadap orang-orang yang menentang Islam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala membawakan dalam ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan ini perkara-perkara yang akan berlaku kepada mereka sebagai peringatan kepada mereka semua, supaya kita orang-orang yang menyampaikan Islam ini akan menyampaikan kepada mereka supaya mereka ni sedar bahawa sebenarnya mereka ni akan menghadapi ini dan itu pada hari kiamat nanti, pada hari pembalasan nanti. Perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tema yang ketiga dalam surah Al-Furqan ini ialah tasliyah, iaitu hiburan kepada baginda Nabi SAW dan juga kepada para pendakwah Islam, bahawa mereka ini jangan bersedih, mereka ini jangan kecewa, mereka ini jangan berhenti, mereka ini perlu untuk meneruskan dakwah mereka, mesti meneruskan usaha walaupun apa yang dibuat oleh orang-orang kafir ni, yang dibuat oleh penentang-penentang Islam ni. So kita sepatutnya jangan mundur, jangan berhenti daripada usaha. InsyaAllah dalam ayat 44 pada hari ini kita akan baca lagi beberapa perkara iaitu yang diperingatkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan juga para pendakwah Islam, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am tahsabu anna aqsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Sadaqallahul azim. Terjemahan yang akan saya gunakan biasanya ialah terjemahan yang dibuat oleh Syekh Abdullah Muhammad Basmeh, satu terjemahan yang popular lah dalam bahasa Melayu. Jadi terjemahan ini biasanya adalah bersandarkan kepada tafsir Al-Jalalain. Biasanya Syekh ini telah menurut pembacaan penceritaan tentang Syekh ni, ianya diambil daripada berapa banyak buku-buku saringan daripada buku-buku tafsir yang ada di yang masyhur. Maka Syekh ini telah membuat terjemahan ini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan am tahsab, iaitu atau adakah engkau menyangka bahawa anna aksarahum yasma'una aw yaqilun. Itu adalah satu persoalan. Sebab itulah kita baca, saya baca ayat ni ialah macam sama seperti seolah-olah ni adalah persoalan, iaitu adakah kamu menyangka bahawa kebanyakan daripada mereka ini mendengar ataupun faham, memahami. Ta'qilun maknanya menggunakan akal. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini sambungan daripada ayat yang kita baca sebelum daripada ni, iaitu nak katakan bahawa mereka ni Allah SWT nak memberitahu bahawa orang-orang yang mendengar dakwah ini, kebanyakan daripada mereka ni mereka sebenarnya walaupun mendengar dengan telinga yasma'un, tapi sebenarnya disebutkan oleh ahli tafsir bahawa mereka ni sebenarnya tidak mendengar. Tidak mendengar artinya ialah mereka mendengar dengan telinga sahaja, tetapi perkara yang mereka dengar itu tak sampai ke hati mereka. Apatah lagi ya'qilun ni ialah sampai kepada pemikiran, maknanya mereka ni berfikir. Maknanya mereka dengar sahaja tetapi mereka tak faham, mereka tak nak berfikir, mereka tak nak merasai dengan hati mereka. Jadi itulah Allah SWT sebut keadaan mereka sebenarnya, keadaan orang-orang kafir ni, orang-orang yang mendengar dakwah ni. Inhum, jadi Allah SWT selepas daripada tu membuat satu label
kepada orang-orang yang kafir ni, ataupun orang yang mendengar dakwah ni tetapi tidak mahu memahami, tidak mahu mendengar, tidak mahu merasai. Allah Ta'ala mensifatkan mereka ni bahkan dia kata kal an'am. Jadi ayat ni mungkin kita kata macam keras sikit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita akan baca sebab ianya datang daripada Allah, bukan datang daripada manusia. Kalau kita lah dalam bahasa kita ni kita kata macam lembu lah kal an'am. An'am ni ialah artinya ialah binatang yang berkaki empat. Jadi Allah Ta'ala kata inhum, tidak adalah mereka ini illa kal an'am, bahawa mereka ni adalah seperti binatang yang berkaki empat. Jadi nak sebut binatang berkaki empat ni maknanya mereka ni macam binatang lah gitu bal hum adallu sabilah, bahkan Allah Ta'ala kata mereka ni adalah lebih teruk lagi. Kenapa lebih teruk? Dalam tafsiran dia sebutkan, dia kata setengah-setengah binatang ni, bahkan kebanyakan daripada binatang lah, kita boleh tengok dalam YouTube dan sebagainya, kalaulah kita jaga mereka daripada kecil kan, kita bela mereka, mereka biasanya akan ikut cakap orang yang memberi makan pada mereka, memberi susu, memberi minum kepada mereka dan sebagainya. Tetapi manusia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki, dengan makanan dan segala-galanya, tapi mereka ni tak nak ikut, tak nak dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala melabelkan mereka ni seperti binatang. Tetapi bukanlah artinya bahawa dalam hidup kita pada hari ini kita akan sebut panggil mereka ni sebagai binatang dan sebagainya. Tetapi perkara ni adalah disebutkan dalam Quran nak menunjukkan bahawa kita ni jangan sedih kalau mereka ini tidak mendengar, tak faham dan sebagainya. Jadi mungkin kadang-kadang kita sampaikan Islam, kadang-kadang jadi tapi kita tengok mereka ni macam tak faham juga apa ni, aku dah cakap teruk dah, aku dah sampaikan macam-macam cara dah, semua benda, semua teknik yang ada aku gunakan untuk sampaikan Islam ni, tapi mereka ni macam tak faham-faham juga. Jadi Allah Ta'ala kata mereka inilah seperti binatang, bal adallu sabila, mereka ni hum adallu sabila. Seterusnya ialah ayat yang ke-45. Allah SWT sebutkan alam tara ila rabbik, adakah tidak kamu melihat kepada Tuhan kamu, kaifa maddaz zilla, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memanjangkan bayang. Walau syaa la ja'alahu sakina, kalau Allah Taala kehendaki dia akan jadikan bayang tu tetap, bayang tu tidak bergerak. Summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila, kemudian Allah Taala menjadikan matahari itu sebagai tanda untuk menunjukkan kepada perubahan bayang-bayang itu. Jadi dalam ayat ini yang pertamanya disebutkan alam tara ila rabbik, tidakkah kamu melihat kepada Tuhan. Melihat kat sini, tara sini ialah bukan tara dengan mata sebab kita tidak melihat Tuhan, itu yang pertamalah. Tapi melihat kat sini ialah ulama kata ialah berfikir. Tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu cuba faham ila rabbika, kepada Tuhan kamu, artinya lah kepada kekuasaan Tuhanmu. Bukan makna Tuhan kamu, tapi maknanya kekuasaan Tuhan. Maknanya Allah Ta'ala nak suruh kita berfikir, nak suruh kita ni tengok. Tidakkah kamu tengok? Bila kita kata alam tara ni artinya ialah nak suruh, artinya kenapa kamu tak tengok? Gitu kamu tak tengok kepada kekuasaan Tuhan kamu. Apa dia? Dalam ayat ni dia akan sebutkan beberapa perkara. Yang pertama iaitu dia menceritakan dalam ayat ni sahaja tentang azil. Azil ni ialah bayang. Jadi bayang ni bagi kita ni orang yang belajar sains ke, belajar fizik ke kan, kita rasa bayang bila ada cahaya ada bayang kan. Bila tak ada cahaya tak ada bayang, gitu. Jadi apa punca cahaya yang paling besar? Iaitu matahari, asyamsu. Jadi asyamsu ni kita akan tengok kan, pokok semua akan ada bayang bila ada matahari. Tapi cuba bila tak ada matahari, maka dia tak akan ada bayang. Jadi sebab itulah disebut summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Jadi yang menentu wujudnya bayang atau tidak bayang tu ialah bila adanya matahari. Bila malam tak adalah bayang, kecuali ada lampu lah kan. Jadi lampu tu macam matahari lah. Jadi lampu yang terbesar dalam manusia ni ialah semua orang dapat, ada elektrik tak ada elektrik ke, iaitu matahari. Jadi bila matahari ada bayang, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kat sini dalam ayat ni ialah alam tara, iaitu apa? Kaifa maddazilla, Allah Ta'ala telah panjangkan bayang tu. Kita tengokkan bayang tu dia tidak tetap kan, sebenarnya bayang tu bergerak. Kalau kita letakkan kayu di atas tengah-tengah matahari itu, pada waktu pagi bayang tu panjang, kemudian bayang tu mula memendek, kemudian bayang tu hilang, kemudian bayang tu keluar pula sebelah sini kan. Jadi kita kata alah tu biasalah kan, memang kita daripada kecil macam tu kita tengok. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala meminta kita supaya fikir benda ni. Allah Ta'ala yang menjadikan matahari itu
menjadikan satu benda oleh kerana ada matahari, maka keluarlah bayang tu kan. Tapi bayang, apa kata kalau matahari tu bergerak tapi bayang tu tetap bergerak, tetap macam tu, tak bergerak-gerak, mesti kita dah suspend ni apa benda dah jadi ni kan tapi semua benda tu adalah ada sebabnya, ada hikmahnya supaya kita kena fikir kan. Salah satu daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 46, summa qabadnahu ilaina qabdan yasira, dan kemudian kami tarik bayang-bayang itu. Jadi yang kata qabadnahu sini, na tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hu tu ialah azil tadi tu, iaitu bayang tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sini bahawa bayang-bayang itu qabadnahu ilaina. Ke mana dia menghilang? Bayang itu sebenarnya adalah satu makhluk Sebab apa? Sebab esok tak ada dah dia. Esok bayang lain lagi. Bayang tu dah bergerak sebenarnya. Bila matahari tu bergerak, bayang tu dah bergerak. Kita kata tak nampak bergerak sangat pun, tak, sebenarnya dia bergerak. Bergerak tu ialah tempat dia berbeza maknanya kan. Walaupun pokok yang sama, tapi matahari esok dah lain dah. Sebab kita tahu kan matahari itu akan bergerak. Tak kira di mana juga kita berada. Kita di khatulistiwa ke, kita di hemisfer utara ke, hemisfer selatan ke, musim panas, musim sejuk ke, semua tu sebenarnya bayang itu tidak tetap di satu tempat esok dia panjang, esok dia pendek, kemudian tu dia bergerak sebelah timur, sebelah barat dan sebagainya. Jadi ke mana dia pergi semua tu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini qabadnahu. Semua tu adalah Allah Taala yang ambil. Kalau ikutnya ialah dalam asalnya qabadah ni ialah tangan, iaitu kita kempal tu kan, kita pegang betul-betul itu. Itu maksudnya qabadah. Tapi di sini adalah kita panggil mungkin salah satu daripada tashbih kan, kita benda-benda yang masuk dalam perkara-perkara yang tidak boleh kita kita samakan di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Jadi ditafsirkan oleh ulama sebagai tarik, iaitu Allah Taala tarik bayang tu sedikit-sedikit qabdan yasira, dengan beransur-ansur dia bukan serentak. Bukan kalau kita serentak macam tu hilang bayang tu kan. Ni terkejut pula kan, terkejut gila kita kan, pening tu kan. Kenapa pula bayang ni hilang? Tapi Allah Taala ambil sedikit-sedikit. Itu Allah Taala sebut kemudian, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Tiga perkara dalam ayat 47 ni Allah Taala sebutkan tiga perkara yang besar di dalam kekuasaan dia, tanda-tanda kekuasaan dia, iaitu yang pertama yang pertama ialah al-lail, malam. Yang kedua ialah an-naum, tidur. Dan kemudian yang ketiga ialah an-nahar, iaitu siang hari. Jadi manusia ni kan, kita tengok kita ada siang, kita ada malam, kemudian kita ada tidur. Jadi Allah SWT sebutkan sini semua supaya kita ni berfikir kan, kenapa dijadikan malam dan juga siang? Kenapa tak jadikan siang berterusan, ataupun tak jadi malam berterusan, ataupun tak jadikan bagaimana kan? Tak, Allah Ta'ala jadikan malam itu dia gelap, malam tu gelap. Jadi gelap tu sebagai apa? Dia sebutkan sini libasa. Libasa ni artinya pakaian, artinya. Jadi dia ni adalah perumpamaan kan. Pakaian seolah-olahnya iaitu kalau kita pakai, kenapa kita pakai pakaian? Sebab dia untuk menutup aurat, untuk menutup something yang kita tak suka orang tengok kan. Itu pakaian, di samping untuk tutup daripada rasa sejuk, rasa panas dan sebagainya. Jadi malam tu macam tu, dia menyelimuti meliputi kita, iaitu menutup kita daripada mungkin jadi kalau siang hari yang kita rasa semua orang nampak kan. Kalau bila cerah ni semua orang nampak, tapi bila gelap orang tak nampak kan. Jadi kita boleh bina. Jadi Allah Ta'ala jadikan benda tu perasaan dalam hati kita bila gelap ni lain, bila cerah ni siang hari tu lain kan. Okey, itu yang pertama lah, al-lailu libasa. Kemudian yang kedua, wan naum subata, tidur tu adalah subat. Subat tu ialah daripada sabata. Sabata ni bahasa Arabnya artinya ialah dia putus, maksud al-qat'u ni maknanya daripada benda tu berjalan dia putus, berhenti. Daripada benda tu kata kita buat satu benda, tiba-tiba kita stop, kita tak buat. Jadi Allah Ta'ala jadikan an-naum subata. Kalau dulu orang tahunya tidur lah kan, tidur ni tidur senyap lah kan, tetapi ahli-ahli kajian pula ni yang buat kajian sekarang ni kan tentang tidur manusia, anggota manusia dan sebagainya, maka dia telah melihat bahawa kan bila tidur ni yang kita panggil sleep ni ialah sebenarnya semua benda tu akan stop tak bekerja. Otak tak bekerja, ni tak bekerja, yang bekerjanya benda-benda penting saja dalam tubuh manusia. Jantung penting lah kan, darah tu penting lah kan tapi yang lain-lain tu tak bekerja. Jadi sebab itulah kita dapat kerehatan. Walaupun kita dapat sikit sleep ni kan kita panggil
sekejap je sleep kan, kita boleh dapat sleep tengah hari seperti qailula kan. Ataupun kalau kita bawa kereta kan, kita penat, kita berhenti rehat, kita tidur sekejap, dia akan release kita punya tension kan, release kita punya perasaan tu kan. Sebab apa? Sebab tidur ni adalah sebenarnya dia stop. Jadi sebab tu orang sains kan, saintis yang buat komputer, dia buat pula satu benda, iaitu komputer tu ada tidur kan. Jadi bila tidur tu dia boleh save bateri dia. Kenapa tidur boleh save bateri? Sebab dia akan stop semua sekali, dia tak jalan semua sekali, kecuali benda-benda yang sangat penting saja, tak bagi mati je. Jadi sebab itulah orang yang tidur, dia macam orang mati lah, dekat-dekat dengan adik-beradik mati. Dia tak sedar apa lah, kita buat apa-apa dia tak sedar kan. Cuba tanya kan, orang katakan nama dia orang pakar matematik katakan, masa dia tidur 1+1 berapa, dia tak jawab. Sebab apa? Sebab dia tidur, dia tak dengar, dia tak semua kan, kecuali bunyi yang kuat sekali kemudian baru dah dengar jam loceng kan dan sebagainya lah. Tapi ada orang tidur bunyi jam loceng, bunyi apa pun kan, rumah runtuh, rumah terbakar pun dia tak sedar juga kan. Dia kena sepak jiru air mungkin barulah dia sedar kan. Itu maknanya subata, dia stop semua benda. Kemudian wajah ala nahara nusyura. Nusyura ni ialah bangkit, keluar, bergerak kan, harakah gitu kan, dan juga buat kerja. Jadi Allah Ta'ala jadikan siang hari ni matahari naik, matahari jatuh kan, malam siang tu. Jadi bila siang tu untuk apa? Untuk buat kerja supaya kita nampak kan, mudah kan. Manusia pergi ke ladang, pergi ke kilang, pergi ke apa kan, dia perlukan kepada dia tengok matahari kan, cerah kan. Okey. Kemudian seterusnya ialah Allah SWT sebut ayat 48 pula. Wa huwa allazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan dialah yang mengirimkan angin bushra, iaitu sebagai khabar gembira baina yaday rahmatih, di hadapan rahmatnya, di hadapan makna sebelum datang rahmatnya. Jadi apa yang disebutkan kat sini ialah kalau kita lah kan, bila kita tengok angin, kita pun rasa ada tanda sesuatu benda kan. Bila kita tengok awan, maka kita akan rasa sesuatu benda. Satu benda apa? Iaitu hujan nak turun jadi hujan bagi kita, mungkinlah kita katakan kita di tempat tropika ni, kita rasa hujan, kita tak suka sangat hujan tapi bagi petani-petani dia sangat penting. Bagi orang yang duduk di padang pasir, dia sangat penting jadi kita jangan fikir kita sajalah kita kata susah hujan, nak pergi ke kedai susah. Tapi sebenarnya hujan tu adalah baik untuk manusia, baik untuk bumi. Sebab apa? Kalau tak ada hujan, rumput-rumput akan kering, bila kering ni akan terbakar dan macam-macam sekali kan. Jadi kita ni, kita rasa tak suka hujan, tapi petani-petani, orang yang tanam tanaman, dia suka hujan. Jadi kita kata buat apa? Untuk dia baguslah. Tapi kita, bukankah kita ni makan makanan yang ditanam oleh mereka? Kalaulah tak ada benda tu, semua benda ni, rumput tak ada, macam mana lembu nak hidup? Macam mana kita nak makan burger? Betul tak jadi kalaulah kata padi tak tumbuh, macam mana kita nak makan nasi? Kalau gandum tak tumbuh, macam mana kita nak makan roti? Semua benda tak dapat kalau tak ada hujan. Jadi hujan sangat penting lah. Sebab itulah orang tak hidup di padang pasir. Walaupun luas, orang tak hidup di padang pasir. Sebab padang pasir tak ada tanam apa kan, tak ada air dan sebagainya. Lalu sajalah kan, orang tak hidup, tapi orang lalu saja tempat tu kan. Okey, jadi itu sebab itulah dikatakan sini ar-riyah tu, angin tu adalah angin, dan juga kemudian datang awan, kemudian datang hujan. Itu adalah satu benda yang sangat penting. Wa anzalna minas sama', kemudian Allah Ta'ala turunkan, dia kata kami turunkan daripada langit as-sama' ma'an, air tahura, air yang membersihkan. So jadi apa maksud tahur kat sini? Tahur ni dalam bahasa Arab kan, dia ada tahur, dia ada tuhur gitu kan. Dia ada baris atas, dia ada baris depan. Sama juga dengan wudu dengan wadu gitu. Kalau sebut wadu, baris atas waw tu wadu gitu, itu artinya lah air yang kita gunakan untuk berwudu. Kalau tahur tu artinya lah yang boleh dia suci dan boleh menyucikan yang lain. Jadi boleh digunakan untuk bersuci. Jadi bayangkan kalau yang turun daripada langit tu, Allah Ta'ala turunkan minyak, katakan minyak, kita kata sukalah kan boleh masuk dalam kereta. Tapi minyak bukan boleh membuat untuk bersuci kan. Minyak bukan boleh guna untuk basuh kain. Kalau basuh kain guna minyak, habislah kotor balik kan. Bayangkan Allah Ta'ala jadikan air ni, dan air tu datang free daripada langit. Tak payah bayar, tak payah apa kan. Allah Ta'ala turun saja. Macam mana boleh turun air daripada langit? Kita naik kapal terbang, kita tengok lalu masuk dalam awan kan. Walaupun awan tu tebal, kita tak rasa pun, tak nampak air tu. Tapi air tu datang daripada mana kan? Jadi semua ni adalah kita kena kena yakin, kena rasa, kena faham
bahawa benda tu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada satu benda yang menarik, iaitu dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selepas hujan turun pada satu kali itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana, dia kata, kamu rasa, jadi sahabat-sahabat memberitahulah, jadi Nabi SAW beritahu yang penting dalam hadis tu ialah Nabi SAW beritahukan dengan turunnya hujan ni, ada orang kafir, ada orang yang beriman dengan air hujan ni. Iaitu yang beriman tu macam mana? Yang mereka kata bahawa hujan ni turun kerana musim dia, kerana kerana inilah kajian cuaca dia dan sebagainya lah, kerana awan dan sebagainya. Tapi ada orang yang beriman iaitu apa? Iaitu bahawa hujan ini adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya. Jadi bahaya juga bahawa sebenarnya bila hujan turun ni, sebenarnya apa perasaan kita dengan air hujan yang turun daripada langit itu. Jadi Allah Taala nak ajar kat sini, iaitu apa kan? Air hujan itu adalah datangnya wa anzalna, kami yang turunkan. Kemudian seterusnya, linuhyiya bihi baldatan maitatan wa nusqihi mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Tujuan Allah Ta'ala turunkan air hujan tu untuk apa? Linuhyiya bihi baldatan maitatan, supaya kami dapat hidupkan dengannya tanah ataupun negeri yang mati. Negeri mati, kalau kata padang pasir, negeri tu mati sebab tak ada air hujan. Tapi negeri kita tengok banyaknya pokok, banyak. Kenapa semua ni? Kerana ada hujan. Kita jangan rasa sebab kita tropika mesti ada pokok. Tak mesti. Kalau kita tropika pun, kalau kita tak ada hujan, maka dia takkan tumbuh apa-apa pun kan, kalau tak ada air. Kita kata ada air sungai itu datang daripada air hujan lah. Sebab itulah kalau kita kata tempat tadahan disebutkan, dalam tempat tadahan air. Tadahan air itu maknanya air yang datang daripada langit, kemudian ditadah oleh bumi, kemudian dialirkan. Kita kata tu ada sungai besar-besar tu, ada tasik kenyir, tasik-tasik semua tu akan kering kalau tak ada hujan. Jadi semua tu datangnya daripada hujan. Jadi dengan hujan itulah Allah Ta'ala kata kami hidupkan bihi, iaitu dengan apa? Dengan mak tu. Hi itu ialah mak, dengan air itu. Baldatan maitatan, negeri yang mati. Sebenarnya padang pasir ni pun kan, padang pasir kita nampak macam mati kan, tanah. Tapi kalau hujan turun banyak, macam yang dibuat sekarang lah di setengah-setengah tempat tu kan, di negeri padang pasir ni, mereka siram tempat tu, siram sungguh-sungguh, dan alirkan air banyak, dia akan tumbuh dengan suburnya. Tengoklah apa yang dibuat oleh di Qatar ke, ataupun di Emirat ke, di Dubai ke kan, mereka siram betul-betul. Jadi tanah tu sebenarnya ialah tanah tu subur, dan tanah tu boleh menghidupkan. Tak tahu benih tu datang daripada mana, kadang-kadang rumput tu kan, dia boleh datang kan, dia boleh wujud kan. Sebenarnya Allah Ta'ala semua berkuasa kan untuk buat benda tu semua. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala boleh menghidupkan baldatan maitatan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama, dan Allah Ta'ala bagi minum dengannya tu, iaitu binatang, dan juga wa anasiya. Wa anasiya tu ialah salah satu daripada jamak kepada anasi. Ada dua pendapat kat sini, saya tak sebutlah kan, tapi maksudnya ialah manusia, insan gitu kan. Anasiya itu ialah manusia yang kasiran, yang banyak, ramailah manusia kan. Seterusnya ialah ayat 50, walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aksarun nasi illa kufura. Allah Ta'ala sebutkan sesungguhnya kami telah sarraf tu ialah berulang-ulang kali iaitu bagi nya kan. Jadi nya kat sini ada dua pandangan ulama lah, ataupun sebenarnya banyak lagi, tetapi dua pandangan yang besar. Hu ni maknanya walaqad sarrafnahu. Hu tu maknanya, yang pertama maknanya ialah air ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan banyak air dan juga nikmat daripada Allah kepada manusia. Itu yang pertama Yang keduanya, sarrafnahu situ ialah maksudnya ialah Al-Quran dan juga Al-Islam. Jadi maknanya walaqad sarrafna, kami telah beri banyak beri banyak peringatan, beri banyak Quran, beri banyak ayat Quran, beri banyak cerita-cerita tentang dalam Islam ni, bainahum liyadzakkaru, supaya mereka ni mengambil pengajaran. Jadi ada dua qiraat kat situ, liyadzakkaru dengan liyazkuru. Ada yang baca liyazkuru, ada yang baca liyadzakkaru. Kita baca liyadzakkaru biasa. Jadi supaya apa? Supaya ianya akan
memberi peringatan kepada mereka semua tu, fa'aba aksarun nas. Tapi banyak manusia ni aba tu lah. Aba ni maknanya aba wastakbara. Aba tu enggan, tak nak buat, tak nak terima, tak nak faham. Illa kufura. Banyak manusia ni apa kan? Aba, lepas tu mereka ni nak kufur juga. Seterusnya ialah Allah SWT sebut kemudian, walau syi'na la ba'asna fi kulli qaryatin nazira. Kalaulah kami kehendaki, nescaya kami akan utuskan fi kulli qaryatin, pada setiap kampung, maksudnya pada setiap negeri, pada setiap satu kaum tu, nazira, seorang rasul yang akan memberi peringatan. Jadi ayat ni kata tak apa faham sikit apa maksud ayat ni. Kalau kami kehendaki, nescaya kami utuskan dalam tiap-tiap negeri itu akan ada seorang rasul yang memberi amaran. Apa maksud dia? Maksud dia gini, maksud dia ialah dia nak ceritanya kehebatan Nabi Muhammad SAW kat sini. Sebab rasul-rasul terdahulu semuanya, setiap negeri tu akan, setiap kampung, setiap negeri, setiap bandar, setiap bangsa akan ada rasul sendiri. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW ni, Allah Ta'ala beri kehebatan dia, iaitu apa? Dengan dia seorang saja untuk semua manusia atas dunia ni. Jadi maknanya ini ialah tanda kehebatan dia, kehebatan Nabi SAW. Mana Allah Ta'ala tak bagi banyak, seorang saja kan, seorang dia je. Jadi dia seorang cukup untuk semua orang atas dunia, dan kemudian untuk semua bangsa sampai hari kiamat. Jadi seorang Nabi SAW, dia adalah yang terakhir. Jadi itu adalah kehebatan. Jadi maknanya kami tak berilah ada orang lain lagi, kau seorang saja untuk atas dunia. Jadi mana itu maksud dia kan, kelebihan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat 52, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat ni selepas daripada Allah SWT beritahu kepada Nabi Muhammad ni hebat dan sebagainya, Allah Ta'ala kata fala tuti', oleh itu wahai Muhammad, jangan kamu ikutlah, jangan kamu dengarlah cakap orang kafir tu. Fala tuti'il kafirin, jangan kamu ikut dia nak macam ni. Memang adalah kan kecenderungan di dalam hati Nabi SAW kadang-kadang tu kan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala banyak menceritakan, sebagai contohnya ayat waddu law tudhinu fayudhinun, contohnya, iaitu mereka menawarkan kepada Nabi macam-macam benda. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan Nabi kan, fala tuti'il kafirin. Jadi pengajaran untuk kita juga begitu jugalah pada hari ini, fala tuti'il kafirin, jangan kamu ikut dengar cakap kehendak-kehendak orang kafir tu, jangan dengar cakap dia. Kemudian apa kena buat? Wajahidhum bihi, wajahidhum bihi. Ini adalah ayat yang kita katakan bahawa sebenarnya di Mekah tu telah ada jihad. Di Mekah telah ada jihad. Cuma jihad di Mekah ni bukannya jihad dengan senjata, bukan angkat parang, bukan angkat senapan, bukan angkat benda semasa di Mekah. Tetapi di Mekah telah ada jihad. Jadi maksud jihad sini ialah apa? Jihad, sebab itulah ulama-ulama mengatakan maksud jihad itu sebenarnya luas. Jihad itu artinya ialah buat kerja bersungguh-sungguh sampai habis tenaga yang kita mampu. Itu nama dia jihad. Jadi Allah Ta'ala kata sini wajahidhum bihi, hendaklah kamu berjihad melawan mereka, menghadapi mereka, menghadapi orang kafir itu, bihi, dengannya. Jadi ayat tu pendek kan, tapi maknanya tu banyak sebenarnya. Hendaklah kamu berjihad menghadapi mereka dengannya. Dengannya situ ialah Al-Quran. Jadi sebab itulah ayat yang tadi tu, yang sebelum tadi tu, ulama-ulama kata maknanya ialah Al-Quran. Kami telah berikan Al-Quran. Kenapa? Kan ayat ni. Jadi hi banyak kan, hi. Sebab tu kadang-kadang kita nya nak pergi ke mana nya tu. Jadi nya kat sini ialah maksudnya Quran. Jadi gunakanlah Quran untuk menghadapi orang kafir itu dan buat kerja sungguh-sungguh menghadapi mereka. Jihad dan kabira, itu nak takkid lagi, sungguh-sungguh lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 53. InsyaAllah kan, kita ada sikit lagi insyaAllah harap bersabarlah, kan panjang sikit, iaitu Allah Ta'ala ceritakan pasal kuasa-kuasa dia lagi, kuasa Allah Ta'ala lagi, iaitu apa? Marajal bahrain huwallazi wa huwallazi marajal bahraini haza azbun furatun wa haza milhun ujaj, iaitu Allah Ta'ala jadikan air ni dua jenis, air laut lah maksudnya kan, air yang luas maknanya, iaitu yang pertamanya air yang boleh diminum, yang dipanggil sebagai azbun furatun. Furatun sini bukannya sungai Furat. Furat ni artinya ialah maknanya yang boleh memuas, yang menghilangkan dahaga. Ada air boleh menghilangkan dahaga, iaitu air yang air sungai lah kita katakan, air sungai, air yang tawar kan. Ada air yang laut,
air masin ini kita tak boleh menghilangkan dahaga. Kita minum banyak, kita makan dahaga. Cubalah minum air laut. Orang tak boleh minum pun air laut. Tapi masing-masing tu ada kebaikan dia, ada kelebihan dia. Kalau tak ada laut, tak ada garam, macam mana kita nak mempreservekan mempreservekan itulah kan, nak simpan garam, nak simpan benda kan. Jadi air laut ni kan, oleh kerana dia masin, maka dia boleh untuk kita buat buat kita panggil memeliharakan makanan kan, menyimpan makanan dan sebagainya. Kerana masin tu kita boleh ambil garam daripada situ kan. Kalau ada apa-apa mati pun dalam tu, dia tak akan busuk. Jadi kita tengok kan kelebihan air laut. Kemudian air tawar pula kita boleh minum, kita boleh proses, kita buat macam-macam benda dengan air tawar ni. Jadi nampak tak dua benda tu kan, air tu. Dan Allah Ta'ala sebut ke sini, itulah salah satu daripada kekuasaan dia. Daripada mana garam tu? Cuba kita kan nak menggaramkan air sikit, satu beldi pun kita nak menggaramkan dia sangat susah kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bahawa benda ni dijadikan macam tu je, dia jadi masin. Kemudian di antara keduanya ada barzakhan wa hijran mahjura, ada benteng dia tak bertemu. Jadi adalah orang tengok kan, ada tempat-tempat yang tertentu tu kan, seperti di kuala sungai contohnya kan, air laut tak masuk ke dalam sungai. Air sungai tu walaupun dia keluar, dia tak kan. Jadi nampak tak kan, walaupun adalah payau kat sini, tapi maknanya kat sini kan dia macam tidak bertemu kan. Dia tak boleh kacau, ini kawasan aku contohnya, ini kawasan aku. Jadi itu semua adalah yang dipanggil sebagai barzakh hijran mahjura. Kemudian pada ayat 54, wa huwallazi khalaqa minal ma' basharan, Allah Ta'ala ceritakan bahawa diciptakan manusia ni daripada air. Air apa kat sini? Yang maksud kat sini ialah air mani. Kemudian faja'alahu nasaban wa sihra, kemudian dia jadi banyak. Ada nasab ni keturunan. Kemudian sihra tu ialah dipanggil dalam bahasa Melayu persemendaan. Iaitu apa ni kan, iaitu mertua gini kan, ini mertua dia, ini besan dia dan sebagainya. Itu nama dia sihra. Jadi Allah Ta'ala jadikan semua benda tu. Wa kana rabbuka qadira, Allah Ta'ala mampu untuk buat benda tu semua. InsyaAllah ayat terakhir pada hari ini, Allah Ta'ala sebut wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Tapi manusia ni tetap juga engkar. Allah Ta'ala sebut banyak dah kuasa-kuasa dia, tapi manusia ni tetap juga ya'buduna min dunillah. Mereka ni sembah selain daripada Allah, beribadat selain daripada Allah. Sedangkan benda tu la yanfa'uhum la yadurruhum, tak memberi manfaat pada mereka, tak memberi mudarat pada mereka, tak boleh nak buat apa pun pada mereka. Mereka yang buat benda-benda itu, sebagaimana kita sebut sebelum ni, wa kanal kafir ala rabbih zahira, dan adalah orang kafir itu menderhaka kepada Tuhannya. Jadi setakat itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.